Okay, jadi yang ni first thing yang kita nak learn dalam kita punya tajuk kegravitian ni, tajuk dia hukum kegravitian semesta Newton. Jadi yang ni tajuk yang kita nak belajar hari ni. Jadi kalau cikgu rasa kalau kamu kan, bila kita perhati bulan, lepas tu kita perhati objek-objek kat bumi ni semua jatuh ke bawah kan. Tapi bulan ni tak pula jatuh ke arah bumi kan. Kan, jadi maknanya kamu pernah tengok tak kenapa bulan ni dia boleh orbit bumi, kenapa bumi ni boleh orbit matahari dan kenapa planet-planet ni semua boleh orbit matahari. Kan, jadi mungkin kamu ada tanya soalan tu dalam diri kamu. Biasalah benda ni kan, sebab benda tu dalam Quran pun ada sebut kan. Jadi benda tu tak jatuh, dia macam bergantungan kan. Macam mana dia boleh duduk tetap dalam orbit yang sama. Bumi pun sama, macam mana setahun tu 365 hari tak berubah. Kan, macam mana dia boleh jadi benda-benda yang macam tu kan. Jadi yang ni persoalan yang Isaac Newton sendiri persoalah. Dan saintis-saintis masa zaman tu, masa 1667, ingat lama dah. Jadi saintis ni masa tu dia dah ada dah device nak tengok planet-planet. Dia dah ada teleskop. Dia ada teleskop. Jadi dia boleh nampak bulan dan dia boleh tengok, mungkin boleh nampak planet-planet lain kan. Jadi dia dah tahu dah yang planet-planet ni semua mengorbit matahari. Ingat tak yang Galileo Galilei tu? Mula-mula dia orang kata semua orbit bumi kan. Lepas tu dia ubah kata semua orbit matahari kan. Jadi maknanya dah tahu dah benda tu. Jadi dia tahu juga yang bentuk orbit tu bentuk elips. Tapi dia tak tahu macam mana planet-planet tu boleh gerak dalam orbit dan dia tak tahu kenapa dia tetap bergerak. Boleh dia tetap bergerak dengan laju yang sama. Boleh walau sampai sekarang. Jadi Isaac Newton ni ditemui. Kenapa tu? Jadi ini persoalan budak ni dengan mak dia ni. Ayah, kenapa durian jatuh terus ke bumi? Ayah, mengapa bulan boleh bergerak mengelilingi bumi? Jadi yang ni persoalan sebenarnya ada kait. Maknanya benda objek yang jatuh ke bumi dengan kenapa bulan tu orbit bumi tu, dia berkaitan dengan daya yang sama. Kamu tahu kan daya apa kan? Daya graviti. Jadi ayah dia pun kata, anak ayah berfikir seperti Isaac Newton. Jadi ayah dia pun tahu ini persoalannya Isaac Newton pun fikir juga. Ni sebenarnya Isaac Newton ni dia fikir dan temui macam-macam benda waktu tu dunia dalam keadaan pandemik juga. Masa tu dia ada black plug tu. Jadi orang lain tengah huru-hara dengan black plug tapi dia guna masa dia untuk berfikir dan dikeluarkan banyak benda yang berkaitan dengan matematik dengan sains dalam waktu tu. Jadi kita pun harapnya kita jadi orang yang macam tu lah. Kita dapat menggunakan masa yang kita banyak lebih ni kita kat rumah banyak ni kan untuk kita berfikir lebih banyak lah. Okay. Jadi yang ni antara persoalan-persoalan dia yang cikgu akan beritahu kamu lah. Seorang budak melompat ke atas dan mencecah semula permukaan di bumi. Apakah daya yang menyebabkan budak itu kembali mencecah ke bumi? Kenapa dia tertarik ke arah bumi? Kan dia tak jatuh melintang ke? Lepas tu molekul udara pula kan kita ada oksigen semua. Kenapa dia tak terbebas? Kan kenapa bumi tu pegang dia sampai kita boleh kata kita ada lapisan atmosfera. Maknanya oksigen semua tu tak terbebas ke angkasa lepas. Apa yang membuatkan oksigen semua tu kekal berada dalam lapisan tu? Jadi last kali kita punya bulan pula. Bulan kita ni satelit sebenarnya jadi kita sebenarnya. Dia satelit kan. Bulan boleh bergerak dalam orbitnya mengelilingi bumi tanpa terlepas ke angkasa. Jadi bumi mengenakan suatu daya graviti ke atas bulan. Adakah bulan juga mengenakan daya graviti ke atas bumi? Jadi kita tahu bumi tarik bulan. Tapi adakah bulan tarik bumi juga? Jadi itu persoalan-persoalan dia. Alright, jadi cikgu tunjuk kamu slide cikgu dulu. Okay. Jadi yang ni yang cikgu cakap tadi, cikgu dah buat slide dah. Ini Isaac Newton. Dulu-dulu style dia rambut kembang macam ni, rambut kamu dalam waktu pandemik ni lah. Jadi planet mengorbit matahari dalam orbit berbentuk elips. Ini semua orang dah tahu, jadi mungkin kamu pernah dengar nama ni masa kamu tingkatan berapa? Johannes Kepler. Jadi Kepler ni menemui hukum-hukum yang kaitan dengan planet tapi dia tak ada kaitkan dengan benda yang berlaku kat bumi. Jadi Newton ni dia tengok dua benda ni, dia kata dua benda ni ada kesamaan dia. Kan? Jadi daripada kelas yang sebelum ni, kita belajar kita ada 3 hukum Newton. Ingat kita punya hukum Newton ni kamu kena ingat kan. Ni hukum Newton pertama tu berkaitan dengan inertia. Di inertia ni kalau kat bumi dia kata suatu objek yang pegun akan terus pegun dan suatu objek yang bergerak akan terus bergerak dengan laju mala kecuali kalau ditindakkan oleh daya luar. Jadi adakah planet-planet ni bergerak disebabkan oleh inertia dia? Sebab tukah dia terus bergerak?
Boleh? Tu satu. Lepas tu hukum Newton kedua kita dikata daya F berkadar langsung dengan kadar perubahan momentum ataupun hasil darab jisim dan pecutan. Jadi laju mana planet-planet tu mengorbit tu, adakah kaitan dengan perubahan momentum dia? Jadi hukum Newton ketiga pula, setiap daya tindakan kena ada satu daya tindak balas yang sama. Jadi semua benda ni berlaku kat bumi kan, objek-objek di bumi kan. Tapi kita boleh apply dia juga kepada objek-objek yang berkaitan dengan gerakan-gerakan planet, gerakan-gerakan atom. Boleh menyeluruh. Semua benda patuh pada hukum yang sama sebenarnya. Besar atau kecil. Jadi di samping tiga hukum ni, sebab kita dah masuk tajuk baru, Newton ni dia expand lagi hukum dia ni, melibatkan planet-planet. Jadi kita ada hukum kegravitian. Boleh tak? Jadi Newton ni dia kaji hubungan pada 1687, dia kaji hubungan yang melibatkan daya graviti antara dua jasad. Jadi dia kaji kenapa apple jatuh atas kepala dia. Kenapa bulan tertarik ke bumi. Daya yang tarik tu adalah daya yang sama. Boleh nah? Jadi kalau kita ada dua objek, jadi objek ni boleh jadi apa-apa. Apple dengan oren. Antara dua objek tu akan ada daya tarikan. Boleh? Kamu dengan kerusi. Kamu dengan kawan kamu seorang lagi. Ada daya tarikan. Jadi tiap-tiap objek asal dia ada jisim, dia akan ada daya tarikan antara satu sama lain. Dan daya tu daya yang sama, daya graviti. Boleh nak? Jadi nampak tak di label ni. Kita ada objek F21 dengan F12 ni. Jadi F ni daya, simbol daya kan. Jadi F21, F12 nak tunjukkan antara dua objek ni dia ditarik oleh daya yang sama magnitude dia. Boleh tak? Jadi daya objek satu ke atas objek dua adalah sama dengan daya objek dua ke atas objek satu tu. Boleh tak? Jadi didapati bahawa, kamu tengok apa yang didapati dalam hukum gerakan, hukum kegravitian ini. Daya graviti adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim dua jasad. Jadi kamu nampak jasad dia dua ni, ada dua kan, M1 dengan M2 kan. Jadi dia kata daya antara ni, berapa nilai daya ni, dia adalah berkadar langsung. Maknanya dia bertambah secara, kamu tahu kan kalau sini tambah, dia ni akan tambah. Jadi M1 darab dengan M2 tu kita akan dapat satu nilai kan. Jadi lagi besar nilai hasil darab M1 dengan M2 tu, lagi besar daya tarikan antara dua tu. Jadi maknanya kalau objek tu sangat besar, contohnya macam matahari dengan bumi, daya graviti tu kita boleh rasa. Sebab apa? Sebab dia dah cukup besar, daya tu akan jadi besar. Boleh? Jisim bumi darab dengan jisim matahari, kita dapat daya yang besar. Tapi kalau kamu dengan sebiji apple katakan, ada juga daya, tapi sebab kamu dengan sebiji apple tu kecil, jadi daya antara kamu tu kecil. Tak adalah apple tu melekat kat kamu macam magnet. Fahamlah? Okey. Jadi satu lagi konsep dia, daya graviti adalah berkadar langsung dengan kuasa dua jarak antara pusat dua objek tersebut. Jadi pusat tu maknanya kita ambil ukuran daripada tengah-tengah objek ni. Dia ni jarak antara dua objek ni kan. Dia kata kalau jarak ni bertambah, kamu punya daya ni akan jadi makin lemah. Betul lah yang ni kamu dah belajar sebelum ni, daya graviti tu makin lemah bila kamu menjauhi bumi kan. Jadi sama. Tapi ni bukan R saja, formula dia R kuasa 2. Ada sebab lah kenapa yang ni M1 darab M2, kenapa yang ni R kuasa 2. Sebab dia dah buat dah eksperimen dia, dia dapati relationship dia macam tu. Macam F berkadar langsung dengan MA tu kan. Jadi relationship dia M darab dengan A. Kalau yang ni F tu berkadar langsung dengan M1 darab dengan M2. Yang tu dia punya relationship dia. Okey, ada dalam buku teks kamu cikgu tunjukkan. Yang comel sikit mana dia. Jadi ini daya graviti, cikgu kata daya antara dua objek ni kita panggil daya graviti. Tapi kat sini sebab kita melibatkan semua objek, maksudnya objek di bumi dengan objek sekali lah, objek di angkasa pun sama. Jadi kita panggil kat sini daya semesta untuk dia. Boleh? Jadi daya graviti dikenali sebagai daya semesta kerana daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad di alam semesta. Apa-apa dua jasad saja. Jadi yang ni ditunjukkan antara matahari, bumi dengan bulan. Jadi saiz dia lain-lain lah. Matahari ke bumi ni dia ada daya dia sendiri. Bumi ke bulan ni ada daya dia sendiri. Bulan ke matahari pun ada daya dia sendiri. Dia bergantung kepada M1, M2 dengan jarak dia R kuasa 2. Okey.
Jadi cikgu nak kamu salin ni, yang ni hubungan yang penting. Ya, nanti kamu buka buku teks, kamu boleh salin dua orang ni. Jadi kamu kena tahu ni hubungan antara M1, M2 dengan F ni dia berkadar langsung. Maknanya dia semakin bertambah. Boleh? Bila seorang bertambah, seorang lagi akan bertambah. Tu maksudnya berkadar langsung. Jadi yang F dengan 1 per R kuasa 2 ni dia berkadar songsang. Maknanya bila R bertambah, F akan berkurang. Jadi cikgu tunjuk kamu satu simulasi. Okey, sekejap lagi kita akan terbitkan formula dia sebab hari ni kita nak terbit formula dan kita akan belajar kira-kira. Okey, jadi katakan kita ada objek 1, nampak tak? Objek 1 dengan objek 2. Jadi objek 1, objek 2 ni ada jisim masing-masing. Nampak tak? Jadi kalau kita rapatkan dua orang ni, yang berubah tu adalah R dia kan. Boleh. Jadi sekarang ni antara dua objek ni dia punya daya semesta dia 2.88 darab 10 kuasa negatif 8. Kecil sajalah sebab jisim ni kecil, nampak tak? 590 dengan 10 kg. Tapi kalau cikgu besarkan mass 2 ni. Jadi tengah-tengah ni dua-dua orang dia ditindakkan oleh daya yang sama kuat, boleh? Cuma berapakah magnitud daya tu bergantung kepada saiz objek masing-masing. Maknanya berapa jisim tiap-tiap objek tu. Boleh lah, kamu kena faham tu. Antara objek 1 dengan objek 2 tu daya yang bertindak tu sama kuat. Nampak tak? Tak kira. Kalau dia ni kecil, dia ni besar, antara dua orang tu masih lagi nilai yang sama. Okay, tapi berapa nilai dia? Jadi sekarang ni nilai dia 10 kuasa negatif 7 kan. Jadi kalau cikgu besar kan, nampak tak? Yang ni 10 kuasa negatif 6, maksudnya dia adalah nilai yang lebih besar. Jadi kamu kena biasa sekarang ni dengan nombor negatif yang ada kuasa sebab kita akan deal banyak dalam bentuk ni. Boleh? Jadi kalau dalam desimal boleh juga. Kalau kamu nak tengok dalam bentuk desimal gini, sebab tu kita tak tulis dia dalam bentuk gini. Kalau tidak kita nak tulis dalam exam nanti silap. Jadi kalau cikgu besar, kamu tengok arrow ni vektor kan. Jadi vektor dia makin panjang, maknanya daya tu makin besar. Jadi F adalah berkadar langsung dengan M1 darab M2. Jadi kalau cikgu jarakkan dia, dia akan kecil dengan cepat sebab F adalah berkadar songsang dengan R kuasa 2. Bila dia kuasa 2 tu maknanya dia lajulah dia jadi besar atau kecil kan sebab ada faktor kuasa 2 tu. Jadi makin jauh makin kecil. Makin dekat makin besar. Dan makin besar tu maksud cikgu dia punya nilai tu cepat bertambah. Boleh nak faham ni? Jadi kamu kena ingat dua konsep ni. Sebab dia akan tanya kamu dalam exam. Kadang-kadang soalan dia tricky juga. Okay, kamu kena faham ni. Daya antara dua orang ni adalah sama kuat. Boleh tak? Jadi daya tu adalah daya antara dua orang ni. Okay, jadi daripada dua daya, kita punya formula ni, FF ni kita boleh gabungkan dia. Kita dapat hubungan yang macam ni. F adalah berkadar langsung dengan M1 darab dengan M2 per dengan R kuasa 2. Jadi ni dengan ni dapat ni. Boleh? Tapi tak habis gini, kita tak boleh guna ni sebagai formula kecuali kalau kita dah tukarkan simbol berkadar langsung ni jadi simbol sama dengan. Faham lah? Jadi kalau kita nak tukar dia jadi sama dengan, kita kena introducekan satu pemalar pada dia. Jadi kalau sebelum ni kita ada formula F sama dengan MA tu kan. Jadi F sebenarnya dia start macam ni. F sama dengan MA macam ni kan. Bukan sama dengan, berkadar langsung dengan MA. Jadi masa kita tukar dia jadi sama dengan, kita introducekan satu pemalar K. Pemalar tu mewakili kecerunan graf kamu. Jadi fizik memang ada kaitan dengan graf lah. Jadi bila kita plot graf F melawan dengan MA macam ni. Okay, jadi ini graf berkadar langsung kan. Jadi kecerunan dia tu adalah satu pemalar, kita panggil pemalar ni nilai yang tetap, kecerunan dia adalah K. Jadi kat sini K dia 1 sebab dia datang daripada takrifan 1 Newton tu. 1 Newton tu apabila 1 kg bahan bergerak 1 meter per saat negatif 2. Pecutan dia. Okay. Jadi formula tu disimplifykan balik jadi F sama dengan MA. Ni untuk yang ni, kita punya pemalar tu dia satu huruf G. Boleh? Dan G tu bukan 1. Ni kamu tengok dia jadi apa nah. Jadi G tu, bila kita tukar daripada bentuk ni jadi bentuk ni, G tu adalah pemalar kita dan ini nilai G dia lah. Jadi kalau dalam exam,
Kamu kena key ini baik-baik nah. 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 Newton meter kuasa 2 per kg. Kuasa 2. Jadi ini dia punya formula untuk G dia. G ni sebenarnya tak ditemui oleh Newton. Newton meninggal dulu sebelum dia boleh siapkan dia punya uji kaji tu, disambungkan oleh orang lain. Dan orang lain yang temui bahawa kita boleh kira daya antara dua objek ni dengan pemala G 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 ni. Nah, jadi dia ada buat uji kaji dia lah untuk mencari ni. Nah, jadi kita tak payah fikir panjang sangat, susah ni kalau kita nak buat sendiri. Jadi daripada atas ni, kalau dia tanya kamu apakah hukum kegravitian semesta Newton, ini yang kamu kena bagi nah. Jadi yang ni cikgu nak kamu ada juga dalam buku kamu. Jadi hukum kegravitian semesta Newton menyatakan bahawa daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab dua jisim. Jadi dia cakap pasal benda sama lah. Nombor 1 dia cakap pasal F berkadar langsung dengan M1, M2 ni kan. Hasil darab dua jasad tu. Okay. Jisim dua-dua jasad dan adalah berkadar songsang. Jadi F adalah berkadar songsang dengan 1/R kuasa 2. Yang ni adalah benda ni dalam bentuk ayat. Boleh nah. Jadi kalau kamu ingat ni, insya-Allah kamu boleh ingat ni lah. Tapi jawapan ni kena bagi dalam bentuk ayat macam ni. Dia tak nak kamu tulis dalam bentuk formula macam ni. Kalau kamu tulis formula pun kamu kena tulis betul-betul M1, M2 tu apa, R kuasa 2 tu apa. Dan dia adalah berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak di antara pusat dua objek jasad tersebut. Ingat nah, bila kita kira R tu kita kena kira dia daripada pusat objek dia. Boleh nah. Pusat ke pusat. Nah, alright. Jadi yang ni formula dia. Okay, jadi F ni adalah daya graviti antara dua jasad tu. Boleh? G ni adalah pemala kegravitian kamu. M1 ni jasad pertama kamu punya jisim dalam kg. M2 pun sama, dia jisim jasad kedua. R adalah jarak pemisah dia. Boleh lah? Jadi sekarang ni kita nak buat sikit latihan. Kamu tengok latihan yang cikgu ada dalam buku ni. Takat ni kamu faham tak cikgu bebel ni? Boleh ke? Boleh? Boleh ke? Cikgu cakap banyak ni. Faham sikit. Faham lah. Jadi kalau kurang faham nanti kita akan faham lebih bila kita buat latihan lah. Ini nombor 1. Benda yang kita nak tengah belajar sekarang benda ni. Nah, okey. Jadi sekarang ni kita nak kira. Jadi soalan dia boleh tanya kamu dalam bab ni banyak soalan dalam bentuk kiraan. Formula ada. Cuma kita kena berhati-hati bila kita nak masukkan nilai-nilai yang besar-besar ni. Dan kita kena ingat kita punya jisim dan kita punya R mesti dalam unit SI. Faham tak? Jadi kalau kata soalan tu dalam unit gram macam cikgu punya ni, kamu kena tukar dia jadi apa? Kamu kena buat apa? Kamu kena convert dia jadi kg lah. Nah, jadi kalau kamu tak tahu lagi, kamu kena ingat unit-unit SI dia. Macam jarak kita nak dalam meter. Jisim nak dalam kg. Boleh? Satu lagi panduan ni kamu tengok G kamu, semua unit SI. Jadi kamu mesti guna unit SI juga supaya F ni dapat dalam unit SI iaitu Newton. Boleh tak? F ni kita akan dapat dalam unit Newton lah sebab dia adalah daya. Okey, meh kita kira kan. Boleh lah cikgu bawa keluar kalkulator lah untuk kamu tengok macam mana nak picit lah. Jadi kamu dah biasa tak picit nombor-nombor macam ni dalam exam? Biasa ke? Biasa je kan? Okey, dalam MS pun ada kan nombor-nombor begini. Tapi yang akan menguji kamu banyak adalah dalam tajuk ni nah. Jadi tajuk ni kita deal dengan planet. Jadi kita kena deal dengan nombor-nombor yang begini. Nah. Okey, jadi macam mana kita nak key in ni? First kali bila kita dapat soalan macam ni, of course lah kita labelkan mana satu objek satu kita, mana satu objek dua kita. Boleh nak memudahkan keadaan. Boleh nah. Jadi M1 ni sekarang dia dalam gram kan. Jadi dalam kg tu berapa tu? Dalam kg tu berapa tu? 1.5 kg. Tidak, tak cukup. Kita kena bahagi dengan berapa? Bagi dengan berapa nak dapat dalam kg? 100. 1000. Kamu tak tahu lagi ke? Nanti kamu kena tipu untuk nak beli barang. Lagi 1000. Okey. Jadi kita undur 3 kali lah sebab 1000 ada 3 kali kosong. Jadi berapa tu M1? Berapa M1 kamu tu? 1.5.
0.15. Ingatlah ni, takkanlah benda basic macam ni kamu nak salah kan? Janganlah. Jadi gram ke kg mesti tahu, sentimeter ke meter mesti tahu. Jadi 0.15 kg. Jadi dua orang duduk sama berat kan? Jadi cikgu bubur apple, cikgu pun berat yang sama. Okay, jadi kita punya objek kedua kita boleh tulislah sama juga 0.15 kg. Okay, jadi dia hasil darab kan? Jadi kita kena masukkan je. Ingatlah kalau kita nak kira, tulis dulu formula ni. Tulis dulu. Baru kita masukkan dalam formula lah. Ni tujuan ni supaya kita tak buat silap waktu kita ganti dan pemeriksa tu tahu kamu pakai formula apa. Kadang-kadang kamu pakai formula lain. Cuma tipu je, nampak macam sama sebab apa jawapan akhir dapat macam sama. Okay? Sebab darab-darab tiba-tiba dapat jawapan sama kan. Jadi dia susah nak tengok kamu punya dalam kerja betul kalau kata kamu tak bubuh formula. Bubuh nah. Jadi ni formula G kamu 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Kecil saja nilai dia nah. Ada banyak kosong tu. Lepas tu M1, M2 kamu dah tulis sebelah dia 0.15. Lepas tu 0.15. Lepas tu R kamu, ini dia dalam meter lah, jadi selamat 1 kuasa 2. Okey, dia nak picit ni, kamu picitlah dia dalam kurungan lah. Jadi kalau cikgu picit kalkulator, cikgu tak ingat, cikgu rasa kalkulator cikgu ni dia tak boleh nak, dia macam tak berfungsi ke apa. Tahu mana cikgu ni kalkulator yang ni lah. Yang ni kot yang betul. Dia ada 2 biji, mana satu? Mana satu yang berguna? Yang ni ke yang ni? Cikgu rasa yang ni kot. Yang ni ya. Jadi kamu cuba picit sekali. Tengok kamu dapat jawab apa. Yang ni dia asyik shutdown kat cikgu je sebab apa? Cikgu rasa kata cikgu dia tak boleh picit dengan betul. Yang ni lagi kerah. Sekejap. Kamu boleh picit dulu. Yang ni dia asyik shutdown ni sebab apa? Sebelum ni cikgu picit okey je. Dia tak nak duduk kat atas kertas cikgu ke? Boleh dalam kurungan lah dia. Boleh dah. 6. Tak boleh. Tak boleh lah. Kamu kena picit sendiri. Jadi picit je kalkulator kamu dalam kurungan. 6.67 eksponen. Kamu pakai EXP tu. Boleh? Negatif 11. Nampak ke? Nampak ke? Ni 6.67 eksponen negatif 11. Darab dengan mana dia? Picit eksponen E. Tak payah pakai 10 kuasa negatif 11 tu. Darab dengan 0.15, darab dengan 0.15 semua dalam kurungan. Semua dalam kurungan. Mana cikgu nak tunjuk kamu? Lepas tu enter dulu. Ini tak apa sebab bawah dia 1 kuasa 2 kan tak ada apa-apa kan. Jadi kamu dapat nilai berapa tu? Berapa kamu dapat? Berapa dapat? Yang 10 kuasa negatif 11 tu nak pakai tukar jadi apa tu? Tak payah, kamu masuk seperti seadanya. Kamu pakai eksponen, butang eksponen kat kalkulator kamu. Nampak ke? Nampak ke? Ni butang ni. Kamu pakai kalkulator sama cikgu. Kamu pakai butang ni. Yang ni untuk masuk kuasa negatif 11 tu. Tekan 10 lepas tu tekan eksponen. Jangan tekan 10. 6.67 eksponen negatif 11 terus. Boleh? Okey. Okey boleh. Gitu. Jadi dia keluar rupa gini kalau kamu nampak mana dia. 6.67 E negatif 11. Boleh ke? Berapa dapat jawapan tu? Cikgu tunjuk kamu betul tak kamu dapat jawapan sama tak dengan cikgu? 1.5 darab 10 kuasa negatif 12 Newton. Dapat tak? Dapat tak? Ni ni lepas picit kalkulator mesti jawapan dia gini. Dapat tak? Yang ni simple je. Ini nak picit kalkulator je. Beritahu cikgu kalau kamu tak dapat. Solihin dapat tak? Mana Haris lah? Kenapa dia tak masuk kelas? Ada cikgu. Haris masuk dah? Okey. Haris picit dapat dah? Dapat cikgu dapat. Jangan picit. Salah picit? Siapa salah picit? Ingat cikgu ajar kamu ni. Kamu kena picit butang eksponen. Jangan picit butang 10 kuasa ke 11 tu. Boleh lah. Tapi panjang buat apa? Jadi picit betul-betul jawapan dia. Kamu tulis lah dalam selalunya. Kalau kata nak tulis lebih tak apa. Okay, yang paling kurang kamu tulis 1/4 macam orang ni. Sebab dia ada kuasa. Negatif 12 Newton. Ini unit dia. Sebab dia adalah daya. Ni daya graviti kan. Daya graviti
Okay, jadi kecil ke besar ni 1.5 darab 10 kuasa negatif 12 ni? Kecil ke besar? Kecil ke besar? Besar. Besar? Tak, kecil sebab negatif. Kecil. Sangat-sangat kecil sebab tu durian pula. Apple dengan pisang kamu ni bergerak tak atas meja kalau kamu tak sebelah-sebelah? Tak gerak kan? Kamu pun tak melekat dengan kawan kamu kan? Sebab apa? Sebab daya dia kecil sahaja. Nampak tak ni? 10 kuasa negatif 12. Okay, maknanya lagi besar objek ni sampai jadi besar macam matahari macam tu, baru dia ada kesan graviti yang cukup kuat untuk menarik kita. Boleh macam bumi ni boleh tarik kita ke bawah sebab dia cukup besar. Boleh jadi dia tarik kita dengan 9.81 tu kan? Okay. Alright, jadi kita nak kira ni pula. Pak Ali berjisim 75 kg. Okay. Berada di kedudukan 150 cm daripada Mak Minah yang berjisim 90 kg. Okay, jadi beza dia sikit kan, tapi dia punya ekstrimnya dia lukis Mak Minah ni kan. Okay, jadi hitungkan daya graviti antara dua jasad tersebut. Jadi kalau dua objek, kita panggil objek tu jasad lah. Manusia pun jasad juga lah. Jadi daripada center Mak Minah ke center mana dia Pak Ali ni, jarak dia adalah 150 cm. Jadi kita kena convert ni jadi meter. Berapa meter ni? Berapa meter ni? 1.5 meter. Yang ni bagi 100 1.5 meter. Okey, jadi katakan Mak Minah kamu ni, kamu punya objek pertama, jadi Mak Minah kamu ni M1. Di M1 kita 90 kg kan, jadi 90. Okey, jadi kamu punya Pak Ali 75 kg. Jadi adakah Mak Minah akan melekat kepada Pak Ali? Tak, kita kira kan. Okey, jadi dia kata hitungkan daya graviti antara dua jasad tersebut. Kemudian hitungkan berat mereka dengan mengambil nilai G sebagai 9.8. Jadi ingat tak macam nak kira berat? Berat kita ada formula apa? Apa formula untuk dapat berat? Kita belajar daripada minggu kelas kita sebelum cuti tu. Apa formula untuk dapat berat? Cepat je kita cikgu. W sama dengan mg. Mg, simple je nah. Jadi kamu kena ingat ni. Jadi kita kira dulu daya graviti. Ingat nah, kalau dia suruh minta daya graviti, dia nak tu F tu. F sama dengan G M1 M2 over R kuasa 2. Okay, jadi kita masukkan nilai-nilai kita. 6.67, dia mesti bagi semua ni. Kalau tak bagi, dia akan tulis kat depan muka surat pertama tu. Boleh dia adalah satu pemalar. Jadi kamu kena ikut yang dibagi. Okay, jadi darab 10 kuasa negatif 11. Darab dengan M1 90. Darab dengan 75. Bahagi dengan R kuasa 2. Jadi kat sini R kita bukan 1, 1.5 lah. Jadi kita kena picit je begitu. Okey, jadi kita kena tekan semua ni. Cuba kamu tekan tengok berapa daya antara Mak Minah dengan Pak Ali tu. Jadi walaupun kita tak sedar, antara kita pun ada daya lah. Cuma terlalu kecil, jadi kita boleh abai. Jadi daya graviti bumi dengan kita lagi kuat lagi. Okey. Jadi cikgu suka picit atas dulu, enter. Answer bahagi dengan 1.5 kuasa 2. Boleh macam tu. Jadi kamu picit macam tu mudah. Dan cikgu tak tahu kamu nampak ke tidak. Cikgu tunjuk kat kamu kat sini. Itu answer bahagi dengan 1.5 kuasa 2. Boleh gitu lah. Jadi kita dapat jawapan berapa ni? Siapa dapat? Apa jawapan dia? 2.0 darab 2.0 darab 10 kuasa negatif 0 negatif 7. Negatif 7, betul lah. 2.0 ni dia ambil lebih titik perpuluhan. 2.001 darab 10 kuasa negatif 7 Newton. Jangan tinggal unit lah. Kalau kamu tinggal, cikgu tolak satu markah. Okey, jadi kalau kata kamu nak ambil lebih, bagus je. Jadi kamu boleh ambil macam dia, kamu boleh ambil 3 tempat puluhan. Okey, jadi negatif 7 besar sikit kan daripada ni. Dia di atas ni. Di atas tadi negatif 12 kan sebab objek ni sangat kecil. Nampak tak? Jadi objek ni besar sikit. Jadi daya antara dia lagi besar. Jadi kalau Mak Minah ni besar lagi, besar bulan, barulah dia boleh tarik orang.
Nah, okey. Jadi yang ni jawapan dia 2 darab 10 kuasa negatif 7. Lepas tu dia nak berat tadi kan? Jadi berapakah berat Mak Minah? Kamu kena guna G yang dia bagi ni, 9.8. Jadi Mak Minah WM1 kata W untuk objek 1 sama dengan 90 darab dengan 9.8. Dapat berapa tu? Berapa dapat? 882. 882 Newton lah. Jadi berat pun adalah daya. 882. 882 Newton. Jadi kalau Pak Ali ni berapa je sini? Berapa berat dia? 75 darab 9.8. 735. 735. Okey, selesai lah. Yang dia minta kita bagi je. Okey. Ni kemudian kira kan. Okey, jadi kita kira pula kalau besar sikit. Jadi yang ni adalah graviti dia suruh kira F. Okay, sama juga macam tadi FG lah. F ataupun FG kita. Daya graviti yang bertindak antara apple tapi sekarang ni dengan bumi. Boleh? Jadi jisim apple ni sama. Apple ni 0.15 cikgu rasa cikgu tukar 0.15 kg lah macam tadi kan. Ini kecil sangat 0.15 gram. Lepas tu yang ni jisim bumi, nampak tak besar mana jisim bumi? 6 darab 10 kuasa 24 kg. Okay, tu jisim bumi. Kalau nak tulis kosong dia kena bubuh 24 kosong. Jadi kita tulis dia dalam bentuk piawai. Alright, jadi ini adalah jejari bumi. Boleh jejari bumi. Betul ke ni cikgu tulis? Cikgu rasa cikgu kena betulkan sikit kot. Sekejap. Berapa jejari bumi? Mana buku fizik cikgu? Sekejap. Jadi cikgu tersilap. Tu nampak tak jejari tu dalam unit kilometer? Jadi kita akan tukar jadi meter. Jadi yang ni bukan 10 kuasa 6 lah. Cikgu rasa dia patutnya 10 kuasa. Mana jejari bumi? Dia dah bagi dalam teks semua ke? Jejari bumi 10 kuasa 3. Boleh nak? Ni 10 kuasa 3. 6.4 darab 10 kuasa 3 kilometer. Okay. Lepas tu G kita macam biasalah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okay, jadi dia memang selalunya soalan macam ni, dia memang akan suruh kamu convert sikit-sikit benda. Jadi kat sini dia dah dalam kg dah lah. Okay lah 0.15. Yang ni dalam kg. Jadi kita nak convertkan yang ni, kita tak nak dalam kilometer kan. Kalau R tu dah unit SI dia, kita nak dalam meter boleh. Jadi kamu kena perhatikan ni betul-betul. Sebab masuk formula tu senang kan. Jadi dia akan bagi kamu unit tu bukan dalam SI untuk tambahkan sikit markah kamu lah. Boleh tak? Jadi kat sini kilo. Jadi kalau kita ingat cara kita buat masa kita belajar bab 1 dulu. Kalau kilo tu 10 kuasa berapa? 10 kuasa berapa kilo? 10 kuasa? 10 kuasa berapa kilo? 10 kuasa? 3. Kilo 10 kuasa 3 1000 kan? Jadi kat kalkulator kamu ada tau. Jadi tipsnya, kamu tengok kalkulator kamu. Mari cikgu tunjuk kamu. Okay, kalau kilo dia ada kat nombor 6 ni. Kan? Dia ada K kan? Jadi kalau kamu nak dia dalam unit meter, kamu picit nombor tu dengan K dia sekali. Boleh? Maknanya kamu nak convert dia kan? Kamu picit 6.4 eksponen 3 tu. Tapi kamu bubuh K kat ujung. Boleh? Jadi dia akan convertkan sebab K tu maknanya 10 kuasa 3. Jadi dia akan tukarkan dia jadi jawapan apa? Dia akan tukar dia terus jadi nombor yang dalam meter. Boleh lah. Jadi guna calculator punya convert. K tu. Jadi dapat berapa tu? Ada berapa kosong? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul tak ada 6? Saya dapat 5 je. 5 kosong tapi bila kita gerak tempat perpuluhan dia sampai bentuk piawai. 1, 2, 3, 4, 5, 6.4 kan? Betul tak? Betul. 6.4 darab 10 kuasa 6 kan? Meter. Okay, dia convert lah tu. Jadi kalau kata
imbuhan tu ada kat kalkulator kamu. Sebab tu cikgu suruh kamu simpan je kat kereta kelabu kamu ni. Sebab dia je ada imbuhan. Kalau kalkulator baru putih tu tak ada. Boleh. Jadi yang ni berguna untuk fizik lah. Sebab dia ada mega, giga, tera, kilo, mili, mikro, nano, piko, femto. Boleh? Jadi kalau kata kamu perlu convert, kamu picit saja nilai tu kat kalkulator kamu, campur dengan imbuhan tu. Faham lah? Bukan campur lah. Tulis benda ni sebiji ni kat kalkulator kamu. Jadi dia akan tukarkan jadi meter. Boleh dah faham tu? Okey, jadi sekarang ni kita nak masukkan nilai-nilai dia. Jadi dia suruh cari daya graviti kan, mari kita kira. Jadi F, kamu boleh agak tak berapa daya graviti antara apple ni dengan bumi ni? Boleh agak? Jadi M1, boleh agak ke? Cuba kira. Dia ambil air bagi aku. M1 6 darab 10 kuasa 24. G dulu. Mesti cikgu tulis formula dulu. G M1 M2 over R kuasa 2 kan. Kita masukkan dalam formula 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Lepas tu M1 kita 6 darab 10 Harapan. 24. Lepas tu apple kita 0.15. Boleh lah. Bahagi dengan R antara dua objek ni adalah jari bumi tu. Sebab apple tu kecil sangat. Yang ni dia exaggerate kan. Tapi apple kita bukan di angkasa lepas lah. Apple kita betul-betul kat permukaan bumi ni. Faham tak? Dia exaggerate. Okay. Jadi kita kira jejari bumi tu sebagai jejari antara dua objek tu. Boleh lah macam kalau kamu di permukaan bumi melompat, kita tak payah kira jarak kamu yang semeter yang lompat tu. Kamu terus ambil jejari bumi lah. Sebab kamu dah ada atas permukaan bumi. Boleh? Jadi R kita tu 6.4 darab 10 kuasa 6 ni. Guna yang ni. Kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2 kat bawah ni lah. Yang tu yang tempat yang pelajar selalu silap. Okey, cuba picit ni kalkulator kamu. Tengok boleh tak? Yang last, yang bawah ni answer bahagi dengan benda ni, kurungkan dia, benda ni kuasa 2. Dapat berapa? Oh, dah ada dah. Dapat berapa tu? Okey, Saya dapat 1.4. 1.4 lebih sikit ambil. 1.4 berapa? Ambil 2 tempat puluhan. 1.46. 465 kan. Jadi kalau kita bunda je 465. 47. 467. Okey. Bukan 467, 1.466 ataupun 1.47. Betul? Newton. Okey, cuba kamu kira berat apple tu. Berapa berat apple? Cuba kamu kira. Berat apple berapa? mg kan? 0.15 darab dengan 9.8 macam atas tadi. Dapat berapa? 1.47. Sama ke tak sama? Sama je. Sama. Sebab apa kamu rasa sama dua orang? Apa sebab dia sama? Apa takrif berat itu? Daya graviti kan yang bertindak ke atas semua objek kan? Di bumi kan? Jadi berat ni adalah tindakan daya graviti bumi ke atas semua objek. Jadi yang kamu kira sekarang ni samalah. Boleh? Sebab dia melibatkan bumi dengan apple yang berada di atas permukaan bumi. Bila kita masuk dalam formula ni, maksudnya kenapa objek tu jatuh? Sebab dia ditarik oleh 1.47 Newton ni. Dia sama dengan yang kita dapat.
bila kita kira berat dia. Boleh? Berat tu kan adalah daya tindakan yang bertindak pada jisim suatu objek di muka bumi ni. Jadi dua orang ni sama sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya kalau daripada sini kita dapat G kita sebenarnya. Nah, G kita tu bila kita ambil apa? G ni dengan cikgu rasa jisim bumi ni bahagi dengan radius bumi ni. Nah, jadi dua ni sama sebab sekarang ni kita tengah kaitkan antara objek ni dengan bumi. Jadi relevan lah formula ni. Dia boleh kirakan daya untuk semua benda. Maknanya kalau kata dua objek macam ni pun boleh. Okay, yang ni tak sama lah. Sebab apa tak sama? Sebab ni antara Mak Minah dengan Pak Ali kan. Jadi yang tu daya tarikan antara dua orang tu. Jadi kalau daya tarikan antara dua orang tu, nampak tak daya tarikan dia kecil saja kan? Berapa daya tarikan dia tadi? 2/10⁻7. Tak ada kesan. Lagi besar daya tarikan antara Mak Minah ni dengan bumi. Jadi kalau kita kira Mak Minah ni dengan jejari bumi, kita akan dapat nilai 882 ni. Jadi kalau kita kira Pak Ali ni, kita akan dapat 735 Newton. Jadi daya yang kita kira ni daya yang sama. Daya graviti. Jadi kalau daya graviti tu bertindak antara bumi dengan kita, yang tu yang kita dapat tu adalah berat kita. Boleh ke faham konsep ni? Boleh ya? Kompleks tak? Tiba-tiba kamu dapat dua benda ni. Okey, jadi kita ada masa lagi, kita akan habiskan semua soalan. Ada berapa soalan lagi? Kalau ada lebih, banyak. Cikgu memang rajin dulu. Jadi kalau ada lebih, cikgu bagi kamu sebagai homework lah. Okey. Jadi sebuah roket. Yang ni pun sama. Kita ada roket. Dia belum lancar lagi. Dia di permukaan bumi. Gitu lah. Sebuah roket berada di tapak pelancaran mengalami daya graviti 4.98 darat 10 kuasa 5 Newton. Yang dibagi ni apa ni? Yang dibagi ni apa? Daripada formula tu. Kita punya formula F sama dengan G M1 M2 over R kuasa 2 kan? Yang dibagi ni apa? Yang ni pusing sikit. Soalan dia, pusing sikit. Dia bagi apa? Bagi daya graviti. Dia bagi huruf mana? Dia bagi huruf G. Salah, G ni 6.67. Dia bagi F. Dia bagi F. Dia bagi jawapan ni dah. Tadi kita kira ni kan? Sekarang dia dah bagi dah. Okey, jadi dia bagi dah. Roket tu mengalami daya graviti 4.98 darat 10 kuasa 5 Newton. Berapakah jisim roket tu? Jadi dia bagi kita maklumat. Jisim bumi, jadi ni lain sikit dengan atas tu kan. Jadi banyak pendapat kan. Tadi jisim bumi 6 kan. Jadi yang ni dia bagi banyak sikit titik perpuluhan. 5.97. Boleh lah. Jadi dia boleh bagi tepat lagi bergantung kepada soalan. Ni yang ni 5.97 darat 10 kuasa 24 kg. Dan jarak antara roket tu dengan pusat bumi adalah 6.37 darat 10 kuasa 6. Sama tak dengan atas tadi? Tadi 6.4 sama saja, dia bagi lebih titik perpuluhan. Jadi maknanya yang dia bagi ni sebenarnya adalah jejari bumi. Jadi kalau objek tu berada pada permukaan bumi, kita tak payah ambil kira jarak adalah daripada bumi tu, kita terus ambil jejari bumi sebagai R dia. Faham ke? Logik tak dia pakai macam tu? Logik kan? Sebab objek tu kecil saja kan berbanding dengan saiz bumi kan. Jadi kita tak payah ambil kira. Kalau kita ke berdiri atas tu, okay, jadi sebab kita kecil sangat, jadi kita tak payah ambil kira jarak kita. Kita terus ambil jejari bumi sebagai R kita. Alright lah. Okay, jadi sekarang ni kita nak kira jisim roket. Jadi katakan roket kita ni objek 2. Jadi kita nak kena tukar-tukar sikit lah. Jadi dia boleh macam tu lah. Biasalah kalau dia bagi kita satu formula, dia boleh suruh cari mana-mana satu antara yang ada dalam formula ni. Tak semestinya cari kepala F. Jadi kalau kata kamu nak terbalikkan dulu formula ni pun boleh juga. Mari kita terbalikkan dia. Jadi kalau dia bahagi, dipindah sana, dia jadi apa? Jarak kan? Jadi F R kuasa 2 per dengan dua orang ni. Yang ni kita nak cari M2 kan? G darat dengan M1, betul? Gitu. Jadi kita boleh baling dulu macam tu. Lepas tu kita boleh masukkan dalam formula. Ingatlah kita tengok semua orang dalam unit SI tak? Kita check dulu lah. Jadi kita punya roket tu ialah kita akan dapat dalam kg. Sebab tu orang lain kena dalam unit SI. Bumi kita dah dalam kg dah, bagus. Lepas tu kita punya yang ni meter betul, yang ni Newton. Jadi kita boleh terus bawa masuk lah. 4.98. Yang senyap tu cikgu harap dia pun boleh picit calculator lah. Ini 10 kuasa 5.
R kuasa 2. Jadi R kita jejari bumi lah. Jadi baca label elok. Bila kita nak masukkan ni sebab kita ada banyak maklumat. Nampak? Jadi kalau kita dah lah rupa dia lebih kurang kan. Jadi kalau kita tak alert kita mungkin salah petik lah. Okey. Kuasa 2. Jangan lupa ada kuasa 2 kat situ. Ke dengan G ni. G tadi dia tak bagi kat sini tapi sama 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Ya, lama-lama kamu hafal lah. Nah, M1 jisim bumi. 5, ni dah mula susah nak picit kalkulator, betul tak? Picit betul-betul dalam kurungan lah. 10 kuasa 24 kg. Alright, picit semua ni kita akan dapat M2 kita. Cuba kita kira berapa GC roket tu. Picit tingkat atas, enter. Answer bahagi dengan benda kat tingkat bawah tu. No? Okay. 4.98 eksponen 5 darab dengan 6.37 eksponen 6 kuasa 2. Okey, dah dapat tu answer bahagi, picit bahagi tu buah dalam kurungan darab dua orang ni. 6.67 eksponen negatif 11 darab 5.97 eksponen 24 tutup kurungan. Ni yang bawah ni kamu picit dia tak payah bubuh. Ni macam ni lah, answer bahagi 6.67 eksponen negatif 11 darab. Boleh picit simbol darab. 5.97 eksponen 24. Gitu. Boleh? Kamu picit simbol darab. Supaya tak banyak sangat kurungan. Supaya tak kacau bilau hidup kamu. Dapat berapa? Berapa jisim roket tu? Aduh, dapat lain pula. Mana kamu tak dapat lain? Dapat berapa? Oh, salah tekan. Tekan semula. Meh cikgu nak tanya orang lain. Sebab orang lain tak buka suara ni. Haris, kamu picit dah ke berapa dapat? Dengar picit je. Picit lah, okey. Cikgu dah selesai picit dah ni. Kamu picit laju sikit. Kalau batch tahun lepas 15 minit nak picit dia dah. Cikgu rasa kamu mahir ke? Nah, cuba picit laju sikit. Berapa dapat? Ini je struggle tajuk ni, nak picit kalkulator payah. Itu saja. Okey. Benda ni tak payah cikgu rasa. Lepas tu kena confident dengan jawapan kita kan. Jadi nombornya kalau kamu nak picit 2 kali pun kalau sempat kita check balik. Kalau exam kamu check balik 2 kali. Dah orang lain. Solehin mana? Solehin terkeluar ke? Tak ada pun dia. Tak ada lah. Solehin terkeluar ya? Tak nampak pun. Faris picit dah. Dapat ni Berapa? 50,000 lebih. Berapa dapat? 50,000. 746. Perpuluhan. 727. Okey. 728. 728. Betul tak? Betul. Jadi jawapan dia jawapan dia kita tukar dia jadi bentuk piawai. Boleh? Jadi kita ambil 2 tempat perpuluhan pun boleh. Jadi kita ada 5.07 darab 10 kuasa 4. Betul tak kamu? Tadi 50,000 kan? Jadi kita akan undur dia. Jadi tadi jawapan dia sama tak Haris? Sama tak kamu dapat? 746. Betul. 0.73. Gitulah. Boleh? Kita undur dia. Kita tak payah ambil banyak sangat tempat perpuluhan. Undur sampai dia duduk sini nah. Faham? Ni bentuk piawai kita panggil. Kamu dah belajar dalam mat kan? Dah kan? Okey. 5.07 darab 10 kuasa 4 sebab kita undur 4 kali gerak. kg lah sebab tadi dia nak jisim roket tu. Unit dia kg. Boleh ke? Boleh nah. Okey, jadi picit dia elok-elok.
Ni yang ni susah sikit sebab semua benda ada nilai, semua benda nak kena bubuh. Okay, mari kita tengok seterusnya. Oh, ni ada jalan kerja dah. Okay, tentukan daya graviti antara bumi dan seorang pelajar fizik berjisim 70 kg. Jika pelajar itu berdiri pada aras laut 6.38 darat 10 kuasa 6 darat dari pusat bumi tersebut. Cikgu rasa ada beberapa soalan ya, kita bagi seorang satu lah. Soalan ni boleh. Kita start daripada atas lah, kita start dengan Zainal. Boleh? Zainal ada? Ada. Cuba bagi tahu cikgu macam mana nak jawab soalan ni. Dia suruh cari apa tu? Dia suruh cari daya graviti antara bumi. Dia nak apa tu? Antara bumi dan seorang pelajar. Okay. Dan seorang pelajar. Jadi yang dia nak tu apa? Dia nak jika pelajar itu berdiri pada aras laut dari pusat bumi tu tau. Dia nak apa? Bagi tahu cikgu huruf dia. Kita ada formula kan? Bagi tahu cikgu formula dia. Formula dia G F. F Sama sama dengan dengan G M1 M2 over per R kuasa 2. Okey, jadi yang dia minta dalam soalan ni apa? Dia minta daya graviti antara bumi dan seorang pelajar. Jadi yang mana satu? Yang mana satu G dia? Dia nak minta huruf mana? Satu je. Dia nak minta huruf mana? Dia nak minta huruf Dalam form ni yang dia minta tu apa? Newton. F. Dia minta F. Itu je lah cikgu nak kamu tentukan. Boleh? Kena pasti. Okey, objek satu kamu kata bumi. Dia dah bagi kamu maklumat cukup tak? Cukup tak? Cukup. Jadi kita buat penggantian. Jadi kamu gantikan masuk dalam formula ni. Apa darab apa darab apa? Per apa? 6.673 darat 10 kuasa negatif 12 negatif 11 kurungan darat dengan 70 70. Jadi objek satu kamu bumi. Kita ambil bumi objek satu. Okey. Bumi Bumi 5.98 darat 10 kuasa 10 kuasa 4 24. Darab dengan 70. 70 per dengan 6.38 darab 10 kuasa 6 kurungan kuasa 2. Okey, cuba picit kalkulator ni bagi tahu cikgu berapa dapat F tu. Dekat bawah ni ke? Dia tak habis. Dah dapat dah. Oh, dia jadi syntax error pula you. Salah picit tu. Picit betul-betul. Dapat. Dapat berapa? 686.24. Besar sikit kamu dapat. Cikgu dapat 685.936. Kamu pakai sama ke tidak? Ni nombor-nombor kat sini. Sama ke? Sama. Sebiji you. 686 lah kiranya. 685.94 cikgu dapat. Jawapan dia tu 686. Bunda.
Oh, dia bunda. 94. Ni 686 lah ni. Okey, Newton. Kita boleh check kan dengan kita kira W, betul? W sama dengan mg kan? Ya. Jadi jisim pelajar tu 70 darab dengan 9.8. Kamu akan dapat, kamu boleh check nilai kamu. Gitu. Jadi kamu boleh tahulah kalau kamu buat salah. Okay, jadi simple 686, nampak tak? Jadi kita boleh check, yang kita guna method untuk check. Tapi kalau dia suruh kira macam ni kan, dia suruh kira daya graviti dan dibagi kamu semua maklumat ni, jangan guna formula ni. Kita kena guna formula ni. Jadi kita kena guna formula G, M1, M2. Okay, tak apa, betul dah. Next person, Fahim. Boleh? Fahim? Ya. Baca soalan ni yang bawah ni. Apa dia soalan dia? Cikgu nak scroll tapi takut keluar jawapan. Okey, ada jawapan ni. Tentukan daya graviti antara bumi dan seorang pelajar fizik berjisim 70 kg. Jika pelajar itu di dalam sebuah kapal terbang 40,000 kaki dari permukaan bumi, ini akan meletakkan pelajar sejauh 6.39 darab 10/6 meter dari pusat bumi. Ni soalan ni berbeza sikit kan? Apa beza dengan atas tadi yang Zainal kira? Apa beza dia? Macam sama je. Sama. Tadi pelajar fizik tu duduk kat kapal terbang ke? Dan saya Tak, dia berdiri pada aras laut. Aras laut tu adalah paras yang paling rendah kat bumi ni. Kita panggil paras laut kan? Sekarang ni dia dalam kapal terbang. Jadi dia nak tengok ada beza ke tak antara daya graviti dia kalau dia duduk tinggi sikit. Jadi apa prediction kamu Fahim sebelum kita kira dapat jawapan? F dia akan jadi lebih kecil ke lebih besar? Apa prediction kamu? Apa jangkaan kamu jawapan dia? Adakah dia akan jadi kurang ke sama dengan 686 ni ke ataupun dia jadi lebih besar daripada 686? lebih kecil kan? Lebih kecil lah tu prediction kamu. Okay, kamu simpan prediction ni, kita kira. Okay, jadi kita dah ada semua maklumat kan. Kita nak kena masuk dalam formula saja sama macam tadi. Betul? Jadi G, M1, M2 over R kuasa 2. Jadi yang sekarang ni beza dia adalah R lah, betul? Jadi 6.39 darab 10 kuasa 6 kan. Tadi dia punya R dia 6.38 darab 10 kuasa 6. Nampak tak ada beza? Ada lah. Jadi dia akan beza lah jawapan kita. Jadi sekarang ni dia ubah R tu jadi lebih besar kan. Jadi kamu ingat tak relationship antara F dengan R kan? Jadi prediction kamu tu betul lah. Dia akan jadi lebih kecil. Sebab F dengan R tu adalah berkadar songsang tadi kan. Jadi kita kira untuk proofkan dia. Cuba kita cikgu, kita kena masuk nilai apa kat sini? Buat penggantian, kena ganti nilai apa? G tu. G berapa? 6.673 darab 10 negatif 11. Okey, M1? M1 5.98 darab 1024. 10 kuasa 24 tadi saya letak. 10 kuasa 24. Okey, lepas tu M2 kita. Belajar fizik tadi. 70 kg. Okey, per dengan? 40,000. Bukan ni. Dia dah bagi tahu dah. Meletakkan ni. 6.39 darab 10 kuasa 6. Kalau 2 kuasa 2. Okey, picit kalkulator ni nak tengok boleh tak? Nasib baik kita tak ada convertkan kaki ni kan. Cikgu pun tak tahu nak convert kaki ke meter lah. Dia tak ingat. Tak kalkulator ada ke kaki ke meter? Ada lah. Ada conversion calculator kan. Feet to meter. Jadi boleh lah. Kalau kamu nak try convert pun boleh lah. Ada kat calculator kamu lah. Jadi belakang ni jangan buang tau. Kalau kita punya calculator ni kamu nak convert. Yang paling Tabnya dah bakar je. Siapa kamu punya? Dah bakar? Dah terbakar je. Bakar dah. Nanti kamu cari kat sekolah mana yang ada bertulis. Ni cikgu punya ni Ainul Mardiah ni calculator kan. Ni yang kita selalu guna ni lah. Darjah Fahrenheit kepada darjah Celsius. Yang tu kita selalu guna lah. Ini kita simpan.
Satu lagi kilometer tu kepada meter per saat. Yang tu kita akan selalu guna kan. Jadi kalau ada kalkulator kita tak payah convert sendiri. Okey, Fahim dah kira ke belum? Apa dapat? Jawab cakap. Ya, ya. Picit-picit. Orang lain pun try picit lah. Ni Ya. 1, 2, 3. Dia perlu Ya. banyak exercise ni. Solehin okey ke? Picit tingkat atas dulu nah. Lepas tu bahagikan dengan 6.39 eksponen 6 kuasa 2. Jadi eksponen ni jimat masa kamu memicit lah, betul tak? Lepas ni tak payah picit dah simbol kuasa 10 kuasa tu. Nah, dia banyak pilihan untuk kamu picit kan. Berapa dapat? 6 mesti 600 lebih kan? Tapi 600 berapa? Lama je. Dah ke belum? Cepat-cepat. Kamu kira ni ke? Tu Salihin dapat. Okey, Salihin betul. Nah, Fahim dapat tak? 600 berapa? Syntax je cikgu. Syntax error juga? Tu tak tahu. Apa salah cikgu rasa kamu lupa eksponen, tak tahulah kamu picit salah. Eksponen 24 Salah tu. dekat nombor. Mana salah kamu picit salah ni? nombor tu. Kamu salah picit nombor tu kot kan? Nombor tu kamu tak picit betul-betul je. Jadi yang ni dapat 684 lah. Cuba picit semula lah. Cikgu tak boleh nak buat apa. Kamu syntax error tu bukan jawapan dia kan. 684.098. Ni susah sikit dia buat nombor ni, ada banyak kat belakang. Newton. Berkurang lah. Jadi berkurang dengan tadi. Dia ini buktilah kata bila kita tambah jarak kita punya nilai F tu makin berkurang. Ni kalau dia tanya kamu soalan macam ni, kadang dia akan suruh kamu simpulkan lah. Jadi daya graviti makin berkurang dengan jarak kan. Lagi tinggi kita berada, lagi kurang daya graviti yang bertindak pada kita. Sebenarnya berat kita pun sebenarnya makin kurang lah. Kalau kata kita duduk tinggi daripada permukaan bumi tu lah. Jadi kalau kita naik kapal terbang, kurang sikit daya graviti yang bertindak ke arah bumi, ke arah kita. Okey, dapat jawapan 684. Okey, jadi yang ni cikgu ambil daripada internet lah. Daya graviti yang ke arah bumi untuk pelajar fizik tadi dalam pelbagai lokasi. Cikgu ingat kat mana, tapi tak jelas sangat lah. Jadi on earth surface tadi kamu dapat kan nilai dia 686 kan. Jadi kalau dia duduk atas kapal terbang tadi nilai dia jadi 684. Tapi kalau dia duduk kat bulan, daya graviti antara bumi dengan dia tu jadi lagi kecil kan. Jadi berapa ni? 11.19 Newton saja, sebab kalau ikutkan daya graviti antara bulan dengan bumi ni beza dia 6 kali ganda kan. Jadi dapat kecil lagi. Tapi kalau dia duduk jauh lagi at the edge of the solar system. Jadi kat solar system pun ada hujung ni kan. Penghujung solar system, daya graviti tu hampir tak ada. Negatif 10 kuasa 8 Newton sahaja. Boleh? Negatif 10 kuasa negatif 8. Ya tu. Jadi kuasa dia jadi negatif dah lah. Jadi kecil sangat ni cikgu, gambar dia tak berapa bagus cikgu tangkap. Jadi ada kesan dia, yang ni kesimpulan daripada apa kita belajar tadi. Jadi dia boleh tanya kamu soalan macam-macam ni juga lah. Apa jadi kalau dia kata sekarang ni distance dia 2 kali ganda. Macam tu kan. Apa jadi sekarang ni kalau kita besarkan size objek kita yang kedua ni jadi 3 kali ganda. Macam tu lah. Jadi kita tengok sikit dia punya ratio dia, boleh? Jadi yang ni asal. Okay, jadi kata F asal kita tu 1 kata macam ni kan. Jadi antara mm ni dengan jarak d tu semua orang ni yang standard dia. Macam ni. Boleh? Jadi antara dua objek, dia punya daya graviti sekarang F dan dia punya jarak sekarang ni adalah d, jisim dia adalah mm tu. Okay, mm dua-dua huruf besar maknanya dua-dua jisim sama pada kedudukan d. Jadi apa jadi kalau dia gandakan satu objek ni daripada M jadi 2M?
Boleh. Jadi apa yang jadi tapi dikekalkan, nampak tak, D tak berubah. Jadi kalau salah satu objek jadi 2 kali ganda, dia kan F tadi berkadar langsung dengan M1 darab M2 kan. Jadi maknanya D ni jadi double, jadi benda ni jadi double lah. Kan? Jadi double, jadi bila benda ni jadi double, dia ni jadi double. Nampak? Jadi 2F. Okay, jadi daya antara dua objek tu akan jadi double. Tapi kalau dua-dua orang jadi besar, kan kita doublekan dua orang. 2 darab 2 jadi 4 kan. Sebab dia hasil darab lah. Jadi apa yang berlaku kat kamu punya daya graviti tu dia jadi 4 kali ganda. Nampak? Jadi kita boleh predict macam tu. Faham? Jadi maknanya soalan ni boleh jadi dalam bentuk ayat saja, dia tanya saja, kamu boleh jawab dalam bentuk ayat tanpa kamu tulis jalan kerja. Jadi kalau kata dia ubah, yang ni 3, nampak tak 3 sebab dia ubah satu tu jadi 3, satu tu kekal 1. Sebab dia hasil darab kan. 3 darab 1, 3. Jadi F tu pun 3. Alright, tapi kalau tadi R tu, F adalah berkadar songsang dengan R kuasa 2 kan. Jadi dia ada faktor kuasa 2 macam cikgu cakap tadi kan. Jadi kalau distance tu bertambah 2 kali ganda, F tu akan kecil 4 kali ganda. Nampak tak? Sebab kuasa 2 tu punya faktor. Okay, jadi kalau distance tu kurang setengah, dia punya F akan bertambah 4 kali ganda. Sebab dia kuasa 2 kan. Jadi maknanya kalau dia kata dia 1 tu tak berapa bagus ya, boleh kan? 1 kuasa 2, 1 lah kan. Tapi kalau kita ubah dia jadi 2 kali ganda, 2 dia jadi 4, nampak tak? Jadi kat sini jadi dia jadi 1/4. Ya, sebab dia berkadar songsang kan, jadi dia jadi 4 kali ganda lebih kecil. Jadi kalau kita halfkan distance tu 1/2. 1/2 kuasa 2 jadi 1/8 kan. Jadi dia ni akan jadi 4 kali ganda lebih kecil. Boleh? Faham tak dia punya gambar rajan? Faham lah? Jadi kalau kata kita maintain kan, tapi kita macam ubah semua, kita ubah jisim 2 kali ganda, tapi dalam masa sama kita ubah jarak 2 kali ganda juga. Jadi F ni akan jadi malar sebab atas dengan bawah dua-dua kita ubah dengan faktor yang sama. Jadi dia akan jadi malar kat F tu. Faham lah? Okey. Jadi yang ni untuk pengetahuan am kamu lah. Dia boleh tanya, cikgu pernah nampak soalan-soalan untuk kegrawitian ni, dia akan tanya kamu benda yang macam ni, yang uji kamu ni kefahaman pasal konsep yang kita belajar tu. Okey. Ada soalan lagi ke? Ada sikit lagi masa kan? Ni kita pecahkan. Jadi yang ni untuk Faris sambung. Okay, ada ABC kan? Cikgu rasa kita pecah 3 lah. Faris, Haris dengan Solehin. 3 orang. Jadi Faris baca soalan dulu boleh? Soalan kata apa tu? Baca A ke baca semua? Baca semua lah. Takkan baca A ke? Baca semua. Waktu gerhana bulan, matahari, bumi dan bulan berada pada kedudukan sejajar pada satu garisan yang sama. Kedudukan bumi terletak di antara matahari dan bulan. Jarak antara bumi dan matahari adalah 1.496 darab 10 kuasa 11 meter dan jarak antara bumi dan bulan adalah 3.84 darab 10 kuasa 8 meter. Okey. Daya graviti matahari ke atas bulan. Okey, jadi sekarang ni dibagi kamu lambakan maklumat lah. Jadi kita kena tafsirkan mana satu yang kita nak gunakan. Jadi kita nak antara matahari dengan bulan saja. Ni berapa jisim matahari kita? Untuk A ni M1 kamu matahari. Berapa jisim matahari? Nampak tak kat situ? 2 darab 10. 2 darab 10 kuasa 30 kan? Ni kan? Garis lah kalau kata di exam. Garis lah maklumat apa yang kamu ambil tu sambil kamu ambil. Lepas tu jisim bulan. Berapa jisim bulan? 7.5. 7.35 darab 10. 7.35 darab 10 kuasa 22. Pastikan kamu salin tu betul. Okey, sekarang ni kita nak kira daya graviti lah, F kan. Jadi F sama dengan G M1 M2 over R kuasa 2. Jangan risau lah, formula ni diberi dalam exam lah. Okey, cuba kamu masukkan maklumat dia Faris. Apa yang kamu kena guna? G berapa? G 6.67.
darab 10 kuasa negatif 11. M1 Yang satu 2 darab 10 masih 20. matahari, lepas tu bulan 7.35 7.35. darab 10 kuasa 22. Apa jarak pusat antara matahari dengan salah label ni, bulan kat sini ha. Apa jarak pusat antara matahari dengan bulan? 1.496 darab 10 kuasa 11 per 2. Kuasa dah lah. 2. Itu jarak bumi dengan matahari. Kamu kan nak kira matahari dengan bulan. Oh, Mana jarak matahari dengan bulan? Ada tak dia bagi? tambah. Kena Ada tambah apa tambah. dengan apa? Dia bagi kamu jarak apa? Jarak antara bumi dengan bulan. Ni kan. Ni bumi dengan bulan kan. Jadi yang ni 3.84 darab 10 kuasa 8. Lepas tu jarak antara matahari dengan bumi kan dia bagi kan. 1.496 darab 10 kuasa 11. Okay, jadi kamu nak cari matahari dengan bulan kena tambah. Betul? Dapat berapa ni tambah? Tengok tulisan dia, tengok tulisan cikgu Udu. 3.84 darab 10 kuasa 8 tambah 1.496 darab 10 kuasa 11. Berapa dapat? Dapat apa? Namanya. Kamu tambah dulu R tu. Jangan buat apa-apa lagi. Berapa R kamu? 1.5 Tulislah semua. Dengan bunda lagi. 1.4998 Betul ya? Ni. Tambah dulu dah. Darab 10 kuasa 11. Kalau boleh jangan bunda awal-awal last jawapan bawa bunda. Gitu. Okey, jadi kamu picit kalkulator tengok dapat tak jawapan dia. So kamu try picit 6.67 eksponen negatif 11 darab 2 eksponen 30 darab 7.35 eksponen 22 bahagi 1.4998 eksponen 11 kuasa 2. Berapa dapat jawapan? Ambil 2 tempat perpuluhan. 2 tempat perpuluhan lah untuk jawapan. Dapat apa? Nak untuk piawai lah. Cikgu. Kamu mesti take error kat kau. Saya santai dah tadi cikgu. Kamu tak boleh tak daripada tadi? Macam mana cikgu? Macam mana cikgu nak ajar kamu sekejap? Kalkulator cikgu ni mati. Cikgu nak ajar sekejap. Saya ikut dari tadi. Tak dapat. Ya. Kamu pakai kalkulator apa? Kata macam cikgu ke? Sama ke? Lain sikit. Lain sikit? Lain. Mari cikgu try picit lah. Nampak skrin cikgu kan? Jadi tadi nombor tadi lah. Jadi bu dalam kurungan macam ni. 6 point lambat je 7 eksponen. Yang ni kalkulator dia lain sikit nah. Allah tu dia tutup. Cikgu rasa kalkulator yang ni tak boleh sebab dia tak boleh picit nombor besar. Ingat cikgu lah. Cikgu nak kena install balik kat kalkulator ni. Tapi cikgu tunjuk kamu lah nah 6.67. Tengok tu. Kalau cikgu picit keyboard cikgu dia keluar 6 7 eksponen. Both semua dalam kurungan Rahim. Negatif 11.
Dekat ni cikgu picit tak ada masalah lah. Okay, lepas tu darat kan, tak payah bubuh simbol darat tu, bubuh kurungan yang seterusnya. 2 eksponen 30. Macam tu. Tapi kalkulator yang komputer ni lah, cikgu tak update dia. Lepas tu 7.35. 35 eksponen 22. Faris dapat dah ke jawapan? Sama je. Okey, lepas tu picit enter gitu. Boleh? Jadi kalkulator ni dia tulis syntax error lah. Sebab kalkulator komputer cikgu, tapi cikgu picit dia jadi lah. Kalau susah nak tunjuk kat kamu. Nanti kamu kena belajar dengan kawan-kawan kot. Tapi cikgu picit macam tu je. Lepas cikgu dah picit tu, cikgu picit enter, dia jadi nombor ni. Nampak? 980 macam ni kan. Darat 10/42. Lepas tu cikgu picit bahagi. Cikgu picit bahagi. Mana? Sini. Ya, dapat cikgu, dapat. Dapat dah? Okey. Picit Silap bahagi. yang tu. Kamu Yang silap kat kuasa. mana? Yang kuasa dia? Okey. Saya pergi type hex. Oh, salah simbol ke? Ha, Padan lah. yang atas tu. Okey. Kamu tak picit eksponen, kamu salah picit. Eksponen tulis saja, cuma hex tu lah tambah. Okey. Balik pada Faris. Tadi dah dapat jawapan ke belum soalan ni? Dapat ke belum? Dah. Jawab apa? Dapat berapa? 4.3. Bunda. Ni nak bunda siap ya. Bunda 2 9. tepat. Bukan. 4.36. Bukan ke? Oh, Bukan dia 58. Oh, okey. Betul kan? 4.36. Darat 10 kuasa. 40. 10 kuasa berapa? 40. Mana pula? Tak betul. Tak betul. 10 kuasa 20 saja. Kamu salah picit lah tu. Kamu kuasa 2 tak? Saya picit kan. Saya check. Check balik yang kamu picit. Ya, sebelum kamu picit answer tu dapat 9.80 darat 10/42. Tapi lepas bahagi dengan bawah ni R kuasa 2 ni dapat 10/20. Yalah, jadi lepas tu cikgu suruh picit juga sebab jadi masalah macam ni lah. Kamu tak tahu kamu bila kamu syntax error semua bagi betul semua. Dah, cuba check balik. Dapat dah? Dapat. Tadi dapat lain sebab apa tak kuasa 2? Dah. Lupa ni. Kuasa 11 yang bawah. Okey. Jadi kalau yang ni pun tak boleh negatif dia jadi salah lah, no? Okey, Haris. B dia nak daya graviti bumi ke atas bulan. Okey, jadi bumi kepada bulan. Kita dah ada semua maklumat dia ke belum kat atas ni? Dah kan? Jadi kita nak kena isikan bumi ni, kita ambil dia sebagai M1 lah. Bulan tu M2. Jarak antara bumi dan bulan tu berapa? Jarak antara bumi dan bulan berapa? 3.84. Okay. Darat 10/8. Jadi kita akan guna semua nombor lah. Jadi kita cikgu nak tulis F ni sama dengan apa? Berapa jisim bumi kita? Jisim bumi berapa? Baca kat atas tu. Kecil sikit, tak nampak. Nampak ke? 6 darat 10. 6 darat 10 kuasa 24. Okey, tu jisim bumi. Berapa jisim bulan? 7.35 darat 10 kuasa 22. Okey. Satu lagi G. Lupa nak tulis G. Buka belakang pun tak apa. 6.67 darat 6.7 darat 10 kuasa 11. Negatif 11 Haris. Ada negatif Negatif 11. Apa dengan tadi G. Cikgu tulis dengan satu ini. Berapa jarak antara tu tadi? 3.84 kan? 3.84 darat 10 kuasa 8 kuasa 2. Boleh? Cuba picit kalkulator ni tengok dapat tak jawapan. Semua try lah. Semua try picit. Tak rugi pun. Lagi susah tu lagi bagus kamu berlatih ya.
6.67. Atas ni semua darab lah. Jadi kalau kita terletak G kat belakang pun tak apa je. Okay, akan label dia tu. Tak salah lah maksud cikgu. Darab ni tak kisah turutan dia. Ingatlah kalau PCR kuasa 2 tu bawah dan kurungan 3.84 eksponen 8 tutup kurungan kuasa 2. Gitu lah. Dapat dah berapa jawapan dia? Sikit lagi cikgu akan habiskan takat C tu takat Solihin buat. Satu 0.9948 Ha. 12012 Bunda lah sikit. Kuasa Takat 10. sini boleh. Darab 10 kuasa berapa? 20. Okey, 20 Newton. Ni kalau bunda paling banyak kita ambil 4 lah nah. Ni kita bunda jangan tulis panjang-panjang tu lah. Okey, Solihin last sekali. Cikgu kalau ambil 3 boleh? Boleh. 1.995 boleh je. Okey, paling banyak kita ambil 4, paling kurang kita ambil 2. Boleh? Paling kurang kita ambil 2 macam tu. Yang ni 2 tak boleh lah sebab dia 99 kan. Nanti kamu akan bundar jadi 2 kan. Jadi kita ambil 3 lah paling kurang untuk yang 999 ni. Solihin cepat, daya graviti matahari ke atas bumi. Solihin mana? Cikgu, saya nak tanya tu. Yang bawah tu nak kira lagu mana? Yang bawah tu nak kira lagu mana? Yang mana satu? Yang R tu R. Oh, yang saya nak picit ni dekat calculator. Ha. Cikgu picit tingkat atas dulu Solihin. Lepas tu cikgu picit enter sama dengan boleh? Oh, kiranya kira atas tu baru dapat bawah cikgu. Baru kira atas, lepas tu answer bahagi. Maknanya enter, lepas tu picit simbol bahagi tu. Buah dalam kurungan 3.84 eksponen 8 tutup kurungan kuasa 2. Yang bawah tu nak dapat macam mana? Yang bawah ni dibagi ni kat sini. Dibagi semua maklumat. Ni dibagi. Oh. Kamu kena tengok je lah betul-betul. Dibagi semua. Yang ni kita picit calculator je. Boleh? Kita dibagi semua maklumat. Dapat ke? Boleh? Cuba kamu kira pula C ni daya graviti matahari ke atas bumi. Jadi kita dah tahu jisim matahari yang ni 2 darab 10 kuasa 30 ni. Bumi pun kita tahu. Bumi berapa jisim dia? 6 darab 10 kuasa 24. Okey, jadi jarak antara matahari dengan bumi yang mana satu? 1.496 kali 10. Yang ni. Kali 10 kuasa 11. Jadi kita masuk je lah dalam formula 3 orang tu boleh? Kita dapat lah jawapan dia. Okey, jadi ni dah ada jawapan dah. Jadi kamu kena dapat bahasa C tu lah nak. Jadi F sama dengan G. Kita G berapa G? G 2 kali 10 kuasa 20. G. Ni G ni. Oh. Berapa G? 6.67 Yang ni G pemalar. Dia tak berubah. Semua soalan sama. Okey, M1 matahari. Berapa jisim matahari ni? 2 kali 10 kuasa 30. Okey, jadi lepas tu jisim bumi 6 darab 10 kuasa 24. Okey, lepas tu jarak antara dia. Simple je kan? Dia tinggal yang susah tu nak pecik kalkulator je. Cikgu rasa tajuk ni taklah susah jadi boleh kita boleh hadap dia. Berapa jarak dia? 1.496 kuasa 10 sebelah. Kuasa kali 10 kuasa 11. Kuasa 11. Okey. Lepas tu jangan lupa ada kuasa 2 kat luar. Cikgu kata kira atas dulu. Answer bahagi jawapan kat bawah ni. Cuba kamu kira dapat tak ni? Yang ni dah bagi jawapan. Dapat tak 3.576? Tak surprise dah ada jawapan. Dapat je. Lajunya. Kau picit dah? 2. Tak lagi. Picit. Kita nak matching kan je. 6 eksponen 24. Sebab selalunya exam lah cikgu tengok ramai je yang salah picit lah. Kuasa 2. Cikgu dapat dah.
Lama laju picit kan tak sampai seminit pun boleh picit dah. Dapat tak? 3.576. Darab 10 kuasa 22. Dah, saya dapat you. Dapat nak? Dah pandai kan? Cukup latihan kan? Sorin dapat tak? Nak tengok. Fahim dah tak dapat syntax error dah kan? Dapat dah kan? Leah. Dapat. Dapat dah. Okey. Sorin dapat tak? 3.576 darab 10 kuasa 22 ni. Dapat juga dapat. Jangan lupa nak unit dia Newton sebab dia subjek F. Dia habis dah kelas kita hari ni. Cikgu rasa ada beberapa biji soalan ni untuk kamu cuba. Soalan ni jawapan cikgu bagi. Okay. Jadi kamu try jawab lepas tu matchingkan dengan jawapan bawah ni. Sebiji je. Okay, jadi tu je lah homework kamu. Jadi kita ada sebiji lagi yang kita tak sempat buat. Sekejap lagi cikgu bagikan tutorial ni cikgu bubuh kat kamu. Cikgu bagi kat dalam grup. Dekat grup classroom pun cikgu boleh bagi. Jadi habis dah kelas kita hari ni. Next class kita akan sambung. Nanti dalam minggu ni kalau cikgu siap semak, cikgu akan bagi balik lah paper kamu sorang-sorang lah. Kamu boleh check kat mana yang kamu salah. Okay, tak ada masalah. Semua hantar Alhamdulillah lah. Yang nak tahu markah kamu dapat berapa je kan. Okay, jadi kita nak tutup majlis lah. Kita jemput Solihin. Solihin baca doa boleh? Ya juga. Baca doa.